Yang pentingnya, kerajaan akan menyediakan ekosistem yang terbaik bagi memastikan perkara ini boleh diterjemahkan. Justru, bajet ini akan memberi tumpuan kepada usaha mentransformasi Malaysia menjadi negara maju berpendapatan tinggi, berpembangunan inklusif dengan pertumbuhan mampan dari sektor swasta serta mendahulukan kesejahteraan rakyat. Bertemakan transformasi ke arah negara maju berpendapatan tinggi, bajet 2011 ini akan menumpu pada 4 strategi utama seperti berikut. Pertama, mendaya kembali pelaburan swasta. Kedua, membangunkan modal insan. Ketiga, mensejahterakan hidup rakyat. Dan keempat, memantapkan penyampaian perkhidmatan awam. Strategi pertama adalah mendaya kembali pelaburan swasta. Hari ini kita dapati kerajaan memainkan peranan signifikan dalam ini berlaku ekoran krisis kewangan 1997-98. Sudah tiba masanya sektor swasta kembali bertindak sebagai enteng pertumbuhan seperti mana kegawatan. Sehubungan itu, kerajaan telah membuat pengumuman dan percaturan supaya rancangan Malaysia ke-10 yang bermula pada tahun 2011 mengenengahkan lagi peranan sektor swasta. Pada tahun 2011, kerajaan menganggarkan jumlah nilai semasa pelaburan swasta akan berkembang 12.5% kepada sebanyak 86 bilion ringgit. Di samping itu, pelaksanaan 12 National Key Economic Area NKEA dijangka menjana pelaburan bernilai lebih 1.3 trilion ringgit atau 444 bilion dolar Amerika dan mewujudkan 3.3 juta peluang pekerjaan sepanjang tempoh pelaksanaannya. Daripada jumlah ini, 92% akan dibiayai oleh sektor swasta dan bakinya oleh kerajaan. Dalam konteks ini, kerajaan akan mempergiatkan lagi inisiatif projek perkongsian awam swasta atau PPP bertujuan meningkatkan penyertaan sektor swasta dalam kegiatan ekonomi. Pelaksanaan projek PPP dengan peruntukan kerajaan disediakan sebagai dengan izin tipping point untuk membangunkan infrastruktur sokongan bagi membolehkan projek yang diterajui sektor swasta menjadi lebih berdaya maju. Sehubungan itu, beberapa projek PPP telah dikenal pasti dalam rancangan Malaysia ke-10 akan mula dilaksanakan pada tahun hadapan dengan kos pelaburan swasta sebanyak 12.5 bilion ringgit. Kerajaan pula akan menyediakan peruntukan sebanyak 1 bilion ringgit daripada dana mudah cara. Antara projek PPP yang terlibat adalah pertama, pembinaan lebuh raya seperti lebuh raya bertingkat Ampang Ceras Pandan, lebuh raya Gapri Damansara, lebuh raya Damansara Petaling Jaya, lebuh raya Pantai Barat Banting Taiping, lebuh raya Sungai Dua Juru dan lebuh raya Paroi Senawang KLIA. Kedua, pembinaan loji jana kuasa sekitar padu gas 300 megawatt di Kemanis Sabah bagi menambah kapasiti bekalan elektrik untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Dan ketiga, projek pembangunan kesihatan seperti Hospital Pengajian Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Kuantan Pahang, serta Kompleks Institut Penyelidikan Kesihatan Bersepadu di Kuala Lumpur. Sebuah lagi projek yang dikenal pasti adalah Academic Medical Center. Projek ini merupakan usaha antara Academic Medical Center Selam Berhad dengan John Hopkins Medicine International dan Royal College of Surgeons Island. Projek ini melibatkan pelaburan swasta sebanyak 2 bilion ringgit. Tuan Yang Dipertua, mutakhir ini kita telah mula menyaksikan kembalinya peranan sektor swasta dalam ekonomi melalui beberapa projek strategik berimpak tinggi. Contohnya,
One Malaysia Development Berhad dengan kerjasama Mumadalah Development Company, syarikat pelaburan kerajaan Abu Dhabi, telah bersetuju membangunkan daerah kewangan antarabangsa Kuala Lumpur bermula tahun hadapan dengan nilai anggaran sebanyak 26 bilion ringgit. KLIFD akan menempatkan secara bersepadu bank utama antarabangsa dan firma perkhidmatan kewangan profesional termasuk pakar syariah. Apa yang mustahak adalah pembangunan strategik sebegini akan terus menempatkan Malaysia sebagai hub kewangan Islam terulung di dunia. Kerajaan bersedia untuk menimbangkan pakej insentif dan menarik sebagai galakan untuk mereka melabur di KLIFD Club. Seterusnya, transit aliran berkapasiti tinggi MRT di Greater Kuala Lumpur Lembah Kelang akan dilaksanakan mulai tahun hadapan. Projek ini dengan anggaran kos pelaburan swasta kira-kira 40 bilion ringgit dijangka siap sepenuhnya menjelang tahun 2020 akan menambah kadar penggunaan pengangkutan awam sekurang-kurangnya 40%. Projek MRT dijangka menyediakan pengangkutan awam yang efisien dan selesa serta pengguna dapat menuju ke destinasi dengan pantas. Sistem MRT ini akan memperhebatkan jaringan hubungan di Lembah Kelang dan diintegrasikan dengan mod pengangkutan yang lain seperti bas dan teksi. Sebuah lagi projek utama yang akan dilaksanakan adalah pembangunan tanah lembaga getah Malaysia di Sungai Buloh seluas 2,660 ekar. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP akan melaksanakan pembangunan bercampur melibatkan kediaman mampu milik, perdagangan, industri serta kemudahan prasarana. Keseluruhan pembangunan ini dianggarkan 10 bilion ringgit dan jangka siapnya sepenuhnya menjelang tahun 2025. Di sudut yang lain, kita berasa sungguh bahawa ke mana sahaja kita pergi, semua orang mengetahui tentang yang menjadi ikon negara. Dalam Nasional Berhad akan mula membangunkan projek bersepadu yang dinamakan Warisan Merdeka. Ia akan mengekalkan Stadium Merdeka, Stadium Negara dan pembinaan sebuah menara 100 tingkat yang tertinggi di Malaysia. Keseluruhan projek ini bernilai 5 bilion ringgit di mana menaranya dijangkakan siap pada tahun 2015. Tuan Yang Ketua, bagi menyokong data liberalisasi kewangan negara, dengan mengambil langkah berani terutamanya mempelbagaikan produk pelaburan, meliberalisasi syarat pegangan ekuiti dan hak pelaburan, menyediakan insentif yang lebih menarik serta meningkatkan kerjasama dengan bursa asing. Oleh itu, langkah berikut akan dilaksanakan. Pertama, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan atau GLIC akan mengurangkan pegangan saham dalam syarikat utama di Bursa Malaysia untuk meningkatkan cairan dan hala tuju dagangan pasaran. Kedua, GLIC akan dibenar meningkatkan pelaburan di luar negara bagi menerokai peluang pulangan pelaburan yang lebih baik. Sebagai contoh, KWSP yang mempunyai pelaburan antarabangsa sebanyak 7% akan ditingkatkan sehingga 20% daripada jumlah aset diuruskan. Ketiga, penyenaraian anak syarikat Petronas dan MISC, iaitu Petronas Chemical Sinar Berhad and Heavy Engineering Holdings Berhad, akan menawarkan pegangan awam. Bursa Malaysia akan melancarkan sukuk dan bond konvensional untuk memenuhi permintaan pelabur runcit terhadap pelaburan pendapatan tetap
untuk meningkatkan kerancakan pasaran bond. Kelima, Suruhanjaya Security akan menawarkan 3 lesen syarikat broker saham baru kepada syarikat tempatan asing atau usaha sama yang layak untuk meningkatkan penyertaan. Suruhanjaya Security akan menambahkan bilangan proprietary day traders yang beroperasi di pasaran. Dan ketujuh, Suruhanjaya Security juga akan mempermudahkan proses dan prosedur penilaian syarikat dan produk, terutamanya dana dagangan bursa. Dalam nafas yang sama, pasaran modal Islam akan terus diunggulkan. Untuk tujuan ini, Bursa Malaysia akan membangunkan International Board bagi membolehkan penilaian saham asing termasuk produk patuh syariah. Makanya, bagi terus menggalakkan inovasi dalam produk security Islam, kerajaan mencarankan perbelanjaan bagi menerbitkan security Islam yang menggunakan prinsip murabahah dan buy di taman ajil berasaskan tawaruk diberi potongan cukai. Ini akan mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai pasaran sukuk utama dan mempromosi transaksi dalam bursa Suk Al-Sidah, satu platform perniagaan komuniti patuh syariah yang pertama seumpamanya di dunia. Kerajaan juga mencadangkan sumbangan takaful bagi kredit ekspor diberi potongan cukai 2 kali. Tuan Yang Di-Pertua, dalam menggalakkan lagi inovasi menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, modal teroka memainkan peranan penting, terutamanya dalam sektor berteknologi tinggi seperti ICT, bioteknologi dan industri kreatif. Untuk tujuan ini, kerajaan akan menyediakan latihan peningkatan keusahawanan kepada 500 bakal teknopreneur dan menarik lebih ramai angel investors. Kedua-duanya akan dikendalikan oleh Cradle Fund, sebuah anak syarikat Kementerian Kewangan. Manakala Malaysian Technology Development Corporation MTDC pula akan diberi dana permulaan perniagaan berjumlah 100 juta ringgit untuk memberi pembiayaan mudah dengan bayaran balik setelah syarikat menjana pendapatan. MTDC juga akan menganjurkan International Venture Capital Symposium pada tahun hadapan untuk memadan pemodal teroka asing dan tempatan bagi merancangkan lagi industri berteknologi tinggi. Melangkah ke hadapan sebagai penyertaan yang lebih bermakna dan mampan oleh Golongan Bumiputera pula, Yayasan Amanah Hartanah Bumiputera akan memberi peluang pada pemilikan Bumiputera dalam sektor hartanah komersial utama di bandar utama dalam negara. Bumiputera dapat melanggan dalam tabung pemilikan hartanah komersial kelas utama di Lembah Kelang melalui skim pemilikan berkelompok. Untuk ini, Yayasan Amanah Hartanah Bumiputera akan melancarkan skim Amanah Hartanah Bumiputera pada tahun ini dengan saiz bernilai 1 bilion ringgit dan patuh syariah. Untuk merancangkan lagi aktiviti pasaran modal, saya ingin mengumumkan kerajaan akan melancarkan dana pencen swasta pada tahun 2011. Dana ini akan memberi manfaat pada pekerja sektor swasta dan mereka yang bekerja sendiri. Pelepasan cukai pendapatan sehingga RM6,000 sedia ada bagi caruman pekerja pada KWSP diperluaskan untuk meliputi caruman yang dibuat kepada dana pension swasta, termasuk caruman oleh mereka yang bekerja sendiri. Majikan juga akan diberi potongan cukai ke atas caruman yang dibuat bagi pihak pekerja. Ini akan memberikan pilihan pada rakyat